Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Sofi bin Ibrahim dari kelas DEP 5B bernombor pendaftaran 03 DEP 18F1998. Penyelia dan penyelara saya adalah Encik Siva anak lelaki Rama Chandram. Hari ini saya akan membentangkan tentang pembentangan final projek bagi sesi Jun 2020. Tajuk projek saya adalah pengawal takar air automatik. Pertamanya, pengenalan. Sumber bahan mentah di dunia semakin berkurangan, khususnya hasil dari perikanan jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Kajian mendapati banyak pengusaha atau peternak khususnya air tawar semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pelbagai hasil laut yang dihybrid iaitu boleh diternak menggunakan kolam air tawar seperti siakap, kerapu, udang kara air tawar dan udang. Masalah yang timbul bagi peternak sepanjang mengelolakan kolam air tawar ialah mereka tiada masa untuk ke kolam air tawar atas sebab jauh dari rumah. Mereka terpaksa memerlukan kos yang tinggi disebabkan memerlukan tenaga buruh yang ramai. Faktor jalan yang perlu dilalui ke pedalaman ataupun berlubang untuk ke kolam ternakan juga menjadi punca-punca peternak untuk ke kolam ternakan air tawar. Seterusnya adalah penyataan masalah. Pengusaha kolam air tawar perlu menukar air sekurang-kurangnya 1 kali dalam masa 2 bulan. Oleh hal yang demikian, pengusaha perlu memberikan sepenuh masa di kolam air tawar. Oleh sebab pengusaha kurang mempunyai masa dan juga jalan yang berlopak dan lokasi pedalaman, jadi punca pengusaha menjadi masalah untuk pergi selalu. Pengusaha sukar ke kolam ternakan akibat daripada kawasan PKP ataupun PKPD semasa wabak COVID-19. Objektif kajian: membangunkan model pengawal takar air automatik kolam ternakan ikan, mengkaji kesesuaian pengawal takar air automatik di kolam ternakan ikan, membandingkan penyematan masa dan tenaga dalam penggunaan model pengawal takar air automatik. Seterusnya adalah skop projek. Membangunkan model takar air automatik bersesuaian dengan kolam ternakan ikan, mengkaji terhadap alat tersebut pengawal takar air masukkan secara automatik dan memberhentikan apabila mencapai tahap maksimum, menganalisa penggunaan model tersebut sebagai alternatif dan memudahkan. Seterusnya adalah kajian literatur. Penternakan ikan air tawar khususnya pengusaha perlu menukar air kolam sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 bulan. Pengusaha perlu menggunakan modal yang banyak kerana memerlukan tenaga buruh yang ramai untuk memastikan kolam ikan tersebut dijaga dengan rapi agar ikan tidak akan mati sejurus akan merugikan pengusaha tersebut. Peternak perlu ke kolam ternakan walaupun COVID-19 melanda. Seterusnya adalah metodologi, catat alih proses kerja. Analisa keperluan, mereka bentuk dan pembangunan. Seterusnya adalah gambar rajah blok. Inputnya adalah soil sensor yang hantar proses ke Arduino Nano, dan outputnya adalah phone dan juga water pump 12 volt. Seterusnya adalah gambaran skematik. Seterusnya adalah susun atur PCB. Seterusnya adalah gambaran 3D. Seterusnya adalah carta alir. Pertamanya start, kemudian dia akan dihantar kepada if water level high ataupun bila sudah sampai pada tahap maksimum. Jika sampai pada tahap maksimum, water pump akan stop dan hantar mesej air penuh dan tamat. Dan jika sebaliknya ataupun air masih lagi kurang, water pump akan terus mengepam air dan sambil menghantar mesej bahawa air kurang. Seterusnya hasil dan perbincangan. Pertama, sebelum gerak kerja dilakukan, perbincangan dilakukan seminggu sekali bersama penyelia atau penyelaras, iaitu Encik Siva. Seterusnya penyelia atau penyelaras memberikan tambahan pendapat dalam membentuk projek yang mantap. Permasalahan yang timbul seperti litar tidak berfungsi juga dikemukakan pendapat dan dibincangkan. Ini membolehkan masalah dapat diselesaikan bersama. Ini adalah coding bagi litar saya, iaitu include sim800.h, kemudian define water pump 8 dan seterusnya. Dan ini juga sambungan coding saya.
Seterusnya adalah catagan, iaitu pada minggu pertama dan kedua saya akan membeli barang dan komponen untuk projek. Seterusnya minggu kedua hingga ke minggu ke-6 saya akan mendapatkan bahan-bahan rujukan tentang litar. Seterusnya bagi minggu ke-5 hingga ke minggu 12 saya akan membina model projek dan membuat pemasangan terhadap litar. Seterusnya adalah jadual perancangan kerja ataupun milestone bagi pengawal takat automatik. Okey, ini adalah milestone saya. Okey, seterusnya adalah peralatan, bahan dan kos, iaitu komponen yang digunakan adalah pam 12 volt yang berharga RM30, SIM 800L yang berharga RM8, resistor 500 ohm yang berharga 50 sen, transistor BC547 yang berharga 20 sen, Arduino Nano RM25, relay 5 volt berharga RM3, soil sensor dan modul yang berharga RM15, T-block 2 pin yang berharga RM1.50 dan berkuantiti 3, T-block 3 pin yang berharga RM2.80, LM2596 yang berharga RM8, adapter 12 volt yang berharga RM2. Jumlah keseluruhan adalah RM103.70. Ini adalah gambar projek saya. Sebagai kesimpulannya, alat pengawal takat air automatik ini dapat membantu pengusaha kolam air tawar menjimatkan masa kerana tidak perlu pergi ke kolam ikan. Seterusnya dapat menjimatkan wang ringgit kerana tidak perlu mengupah buruh yang ramai. Akhir sekali, pengeluaran hasil ikan dapat ditingkatkan dan kadar ikan yang mati akan berkurangan. Carangan, dengan terhasilnya alat ini dapat membantu pengusaha kolam air tawar. Pemilihan tajuk ini berdasarkan kepada faktor semula jadi yang berasaskan kepada teknologi hijau yang dapat mengelak daripada pencemaran. Suka diingatkan bahawa projek saya juga menggunakan majoritinya adalah bahan-bahan terbuang. Akhir kata daripada saya iaitu sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.